السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat dan hadirin dan dikasihi sekalian, kembali kita melihat muka surat 586, jilid yang keempat, Tafsir Ibn Katsir, iaitulah pada ayat yang ke-52 dan 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Maksudnya, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa sungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya dan bahawasanya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kerana sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi telah saya jelaskan dalam kuliah lalu bagaimana raja yang adil dan bijaksana ini telah pun memanggil wanita-wanita seperti yang dikehendaki oleh Nabi Yusuf AS, dan di sini merupakan satu pengajaran kepada kita untuk kita faham kebenaran untuk kita menampilkan, berpegang teguh dengan sifat sabar, kebijaksanaan, keteguhan hati, memelihara kemuliaan diri. Ini merupakan akhlak yang merupakan dasar prinsip para Nabi. Jadi sungguh Nabi Yusuf adalah orang yang selalu menjunjung tinggi kesabaran dan sangat ingin mengungkap kebenaran dan iffahnya. Sebab itu kita kena selalu berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Antara doa yang cukup banyak Nabi amalkan seperti riwayat Muslim. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon padamu hidayah, aku mohon padamu ketakwaan, aku mohon padamu iffah, afaf. Orang yang afif iaitu orang yang mulia, yang menjaga kehormatan dirinya, dan juga kekayaan. Minta kepada Allah 4 perkara ini, tuan-tuan. Dan Nabi telah pun mengulas sikap Nabi Yusuf AS dengan katanya, walau labistu fi sijni ma labitha Yusuf la ajabtu da'i. Kalau akulah yang berada dalam situasi penjara seperti mana Nabi Yusuf itu, tentu aku akan memenuhi ajakan orang yang mengajak untuk keluar dari penjara. Saya telah jelaskan perkara ini seperti dihuraikan oleh Al-Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Dan riwayat yang lain pula Nabi menyebut, Ya rahimullahu akhi Musa, laqad kana sabiran haliman walau labistu fi sijni ma labithahu ajabtu ad-da'i walam altamis al-'udhr. Ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau semoga Allah merahmati Yusuf alaihissalam, saudaraku Yusuf alaihissalam, nabi-nabi ni semua saudara, ya tuan-tuan. Andailah aku berada dalam penjara seperti di penjaranya Yusuf, tentulah aku akan memenuhi permintaan orang yang mengajak aku untuk keluar menghadap raja dan tidak memberikan alasan. Dalam hadis Ahmad pula, lau kuntu ana la asra'tu al-ijabah wa ma bataghaytu al-'udhra. Kalau aku berada dalam posisi Yusuf alaihissalam, saya aku akan memenuhi permintaan orang itu supaya keluar dan jumpa dengan raja terus. Banyak sungguhlah hadis yang mana Nabi memuji Yusuf alaihissalam, tuan-tuan. Lagi hadis riwayat Imam Tabari dalam tafsirnya, Ya rahimullahu Yusuf, lau kuntu ana al-mahbus summa ursila ilayya la kharajtu sari'an an kana lahliman dha anatin. Kalau semoga rahmat Allah tercurah kepada Nabi Yusuf, kalaulah aku yang dipenjarakan, aku berada pada situasi itu, diutus kepada aku seorang untuk keluar dan berjumpa dengan raja, tentu aku akan keluar dengan segera. Tetapi Yusuf adalah seorang yang bijaksana dan memiliki kesabaran yang tinggi, kebijaksanaan. Jadi inilah dia sikap Nabi Yusuf AS, dan tidak mengapa jika baginda mengambil peluang yang ada untuk menetapkan satu kebenaran demi kesucian dirinya, untuk membebaskan dirinya dari fail yang menampakkan keburukan, yang menceritakan keaiban, sedangkan perkara itu tak berlaku. Jadi inilah sebabnya Nabi Yusuf memperlambatkan dan mengakhirkan permintaan si raja, supaya si raja membuat taftish, membuat pemeriksaan semula tentang apa yang berlaku, buka fail terhadap tuduhan yang dikenakan kepada baginda sebelum itu. Dan kita juga belajar dalam episod yang lalu, dalam bab yang lalu, tidak patut untuk menuduh buruk, mencela, menghukum seorang. Ini kalau kita lihat Nabi Yusuf menjaga dirinya tuduhan buruk terhadap isteri Al-Aziz, sampailah raja sendiri yang mengungkapkan kebenaran itu dan memanggil pihak terlibat. Bahkan Yusuf memandang baik kemuliaan tuannya, tuan lelaki baik, tuan perempuan baik, tidak pernah mengatakan perkara yang buruk tentang mereka, kerana sebagai satu bentuk penghormatan atas kebaikan, membalas jasa baik, pemeliharaan lelaki itu terhadapnya daripada kecil, daripada baginda diperdagangkan yang telah kita lihat daripada awal dahulu. Dan dia juga satu penghormatan buat isteri Al-Aziz supaya terjaga nama baiknya. Banyaklah cerita tentang Zulaikha ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Disebut dalam
tafsir Al-Jalalain sebagai contohnya. Kisah bagaimana Zulaikha ini akhirnya seperti yang dinyatakan oleh sebahagian daripada ahli tafsir, semuanya daripada Wahab bin Munabbih yang terkenal sebagai seorang yang sangat banyak imajinasinya, berasal daripada keturunan Bani Israel itu, Yahudi itu. Beliau menceritakan bahawa Zulaikha ni kesan daripada peristiwa tersebut menangis sampai buta matanya, mengenang cintanya tidak disambut. Dan nanti kita akan lihat dalam ayat berikut bagaimana Nabi Yusuf menawarkan dirinya untuk menjawab jawatan penting Khazainul Ard, menjadi Menteri Keuangan. Jawatan itu besar atas kelayakannya. Nampaknya berada dalam penjara itu tidak dihabiskan waktu dengan sia-sia. Baginda belajar dari Universiti Kehidupan di samping wahyu yang Allah curahkan. Jadi oleh kerana Nabi Yusuf diberikan jawatan itu, kononnya si suami ini begitu kecewa dan hampa dan mati kerana kekecewaan tersebut bila jawatannya dirampas dan diberi kepada Yusuf AS. Cerita-cerita seperti ini tidak ada asasnya tuan-tuan. Saya bawakan sajalah supaya di hujung nanti tuan-tuan buat rumusan, kerana ia berkaitan dengan budaya kita berdoa dalam majlis-majlis kahwin. Kekalkanlah pengantin lelaki dan pengantin perempuan ni seperti mana Yusuf dan juga Zulaikha. Betul ke tidak benda ni tuan-tuan? Mari kita lihat sama-sama. Kononnya bila suaminya itu terbuang, terusir dari jawatan penting kerana Yusuf mengambil jawatan tersebut, maka dia pun mati kerana kehampaan yang amat sangat. Begitu lebih kurang ceritanya. Lalu Zulaikha ataupun Zulaikha ini tangisannya tak berhenti mengenang cinta yang tak disambut, ditambah pula dengan perasaan malu. Akhirnya dia pun meninggalkan istana peninggalan suaminya, berjalanlah di kota-kota di Mesir itu dalam keadaan mengemis. Satu ketika Nabi Yusuf AS menjadi menteri, dikelilingi oleh rombongannya, mendengar suara seorang wanita tua berteriak, Maha suci Allah yang telah mengalihkan para raja kerana kedurhakaannya. Allah telah menjadikan raja itu bertaraf hamba, dan hamba pula menjadi raja kerana ketaatannya. Allah SWT yang muhawil, Allah lah yang menukar. Seorang raja boleh menjadi hamba, seorang hamba boleh menjadi raja. Kenapa seorang hamba menjadi raja? Kerana ketaatannya kepada Allah, Allah muliakan di dunia sebelum akhirat. Bagaimana pula seorang raja boleh menjadi hamba? Kerana dia mengikut syahwatnya, maka dia dibenci oleh rakyatnya, akhirnya dia digulingkan. Begitu maksudnya, dibuang daripada jawatannya. Jadi Maha suci Allah yang telah menjadikan raja dengan sebab kedurhakaannya menjadi hamba dengan sebab penderhakaannya kepada Allah, dan menukar seorang hamba menjadi raja kerana ketaatannya, dimuliakan oleh Allah. Yusuf mendengar suara itu dan berkata, suara siapa itu? Mereka menjawab, itulah Zulaikha atau Zulaikha. Yusuf pun terkejut, menangislah baginda. Ini cerita saya sebut tuan-tuan, disebut dalam kitab tafsir ya. Jangan quote sekarang untuk menjadikan kita membawa cerita Israeliat, tidak, supaya tuan-tuan tahu bagaimana disiplin para ulama tafsir dalam mengukakan satu bahan dan komentar di hujungnya. Maka Yusuf AS mendekatinya dan dalam versi ini minta supaya wanita itu dikemaskan, menghormatinya, tetap menghormatinya sebagai bekas seolah macam ibu angkat dahulu. Maka dia pun dibawa, diraikan, dipakaikan, dan kemudian dia telah minta kepada Nabi Yusuf AS, mintalah kepada Allah SWT supaya menjadikan saya sihat kembali, muda balik semula. Kerana Nabi Yusuf AS pun sebenarnya cinta pada wanita itu dahulu. Ini cerita dongeng tuan-tuan dimuliakan sekalian. Maka dengan doa Nabi Yusuf AS, akhirnya wanita ini pun dikembalikan menjadi seperti anak dara. Dan barulah Nabi Yusuf tahu sebenarnya ketika dia bersama dengan suaminya dahulu, Aziz Mesir itu, dia tak pernah pun didatangi oleh suaminya. Kerana suaminya seperti yang telah kita bincangkan, hasur, seorang lelaki yang tidak berkeinginan seksualnya, yang tidak ada kemampuan. Maka Nabi Yusuf AS pun berkahwinlah dengan wanita ini yang telah pun dicantikkan oleh Allah, dikembalikan keindahannya, kejelitaannya, lebih cantik daripada sebelum itu. Akhirnya mereka pun dikurniakan anak, seperti yang disebut dalam kitab tafsir lain, dikurniakan 2 orang anak. Tuan-tuan dimulakan sekalian, cerita-cerita macam ni lebih sudu daripada kuah. Kerana yang kita nak bawakanlah kisah Nabi Yusuf, dan tidak ada riwayat yang sahih daripada Nabi bahawa happy ending yang berlaku ni, penghujung yang menarik ni. Ada macam-macam cerita lagi kalau saya bawa pada tuan-tuan. Ada lagi yang berkata bahawa Yusuf ini mendapatinya mengemis dalam keadaan buta. Lalu Nabi Yusuf mengenalinya. Nabi Yusuf tanya kepadanya, adakah masih ada cinta pada dirimu terhadap aku? Lalu bila mengenang perkara itu, dimandang kepada Yusuf dan berkata, engkau lebih aku sukai daripada dunia seisi kandungnya. Maka kemudian dia berkata, oleh kerana tidak boleh memegangmu wahai Nabi Allah, madailah aku untuk memegang ujung cemeti bahan rotan yang kamu gunakan untuk memukul kuda itu. Lalu dia pun letakkan dadanya. Tiba-tiba tuan-tuan, ini tulisan-tulisan yang dikemukakan walaupun dalam buku sebagai contohnya Anbiyaullah Wali Ahmad Bahjat. Moga Allah mengampunkan mereka atas kesilapan bila tidak menukilkan sebarang komentar terhadap cerita-cerita dongeng Israeliat seperti ini. Jadi ending cerita ni nak bagi sedap didengar, nak jadi happy ending lah tuan-tuan. Maka kisah cinta itu kini telah bersambut dan akhirnya bersahutan satu sama lain dan berkahwin
kahwinlah mereka, dikurniakan anak. Tuan-tuan, jadi kalau kita lihat dalam kehidupan pada ini, doa yang biasa dipanjatkan dalam majlis-majlis kahwin yang saya nak sebut tadi, supaya kedua mempelai itu dianugerahkan cinta macam Yusuf dan juga Zulaikha ataupun Zalikha ini sebenarnya bukanlah doa yang tepat, tuan-tuan. Madailah untuk berdoa supaya cinta itu mekar, subur sampai ke anak cucu, sampai ke syurga, seperti cinta Rasulullah SAW pada Aisyah radhiyallahu anha itu diterima. Tapi kalau mengatakan cinta Yusuf dan Zulaikha ni, kita tidak ada dalil yang mengatakan bahawa Zulaikha ni bertukar menjadi seorang mukminah, sebelum itu dia seorang kafirah. Kalau dalil yang sedemikian tidak ada seperti yang saya nyatakan, yang ada ni semua merupakan cita Israeliat. Maka apa kedudukan doa bila kita minta supaya mempelai lelaki dan perempuan itu jadi seperti Yusuf dan juga Zulaikha? Ini untuk mental exercise kita berfikirlah. Yusuf sebaik-baik manusia pada zamannya, seorang Nabi Allah. Zulaikha, kalau ikut pada cerita yang dikemukakan, tidak ada sanad yang sahih mengatakan beliau ini masuk Islam berkahwin dengan Nabi Yusuf dan umurnya lebih tua Nabi Yusuf, dimudakan oleh Allah. Bukankah itu dinilai sebagai dosa? Kalau kita berdoa minta supaya Yusuf AS, yang lelaki ni, pengantin lelaki ni jadi seperti Yusuf dan pengantin perempuan seperti Zulaikha, sedangkan Zulaikha ni seorang penyembah berhala, tak ada riwayat mengatakan dia masuk Islam. Bukankah Allah secara tegas melarang perkahwinan seorang muslim dengan seorang musyrikah ataupun seorang muslimah dengan seorang musyrik? Jadi kalau ada doa yang lain, lebih baiklah dibaiki doa yang telah pun menjadi satu tradisi adat yang tidak ada sumber itu. Apa yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan di sini adalah seperti yang disebut dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi ayat yang ke-51 dan 52 ini, ke-52 dan 53 ini. Seterusnya bila Allah menyatakan dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Ini kata-kata yang tegas dari Nabi Yusuf AS, supaya semua orang yang mendengar mengetahui aku tidak pernah mengkhianati majikan aku lelaki itu, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada mereka yang melakukan khianat. Khianat ni merujuk kepada siapa yang tidak menjalankan tugasnya dengan betul. Kalau kita baca ayat ini dan pengertian ditujukan kepada kisah lelaki itu yang telah sengaja, walaupun dia tahu Yusuf itu benar, tapi dia telah pun meridai pandangan isinya supaya Yusuf dipenjarakan, dia adalah sebahagian daripada pengkhianat. Isterinya dalam keadaan tahu Yusuf tidak pernah berniat apa-apa terhadapnya melainkan seorang anak kepada ibu angkatnya atau majikannya, maka dia telah pun mengatakan perkara yang tidak benar kepada Yusuf AS. Dia juga telah melakukan dosa besar. Jadi sini kata Imam Syaukani yang tafsirnya merupakan satu ta'rid, bahawa mengatakan satu benda yang bersifat kinayah yang tidak ditasrihkan, bahawa ta'rid bil aziz haitsu sa'adaha ala habsihi ba'da an alima bara'atahu wa nazahatahu. Ini adalah satu peringatan untuk orang yang bersikap seperti Aziz, menteri kanan ini yang telah pun mengkhianati negara, memenjarakan orang yang tak sepatutnya, padahal dia tahu Yusuf AS tidak terlibat dalam perkara itu. Kemudian datang ayat yang berikutnya, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, kerana sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang berkata dengan kenyataan ini? Apakah itu merupakan kata-kata Nabi Yusuf ataupun itu mengatakan kata-kata Zulaikha? Kalau itu mengatakan kata-kata Nabi Yusuf, maka ia seolah-olah kontradik dengan perbincangan kita yang lalu, hakikat yang telah kita bincangkan, iaitu Nabi-Nabi Allah maksum dan tidak sedikit pun terlintas dalam hati baginda untuk melakukan perkara maksiat, apatah lagi melibatkan majikannya, isteri kepada majikannya. Maka siapakah yang berkata dengan kata-kata ini? InsyaAllah kita akan huraikan perkara ini kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.